Assalamualaikum, salam sejahtera. No Dengar Agak Sarawak. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara laporan utama untuk malam ini. Boni Bunyau pahat nama Sarawak di pentas angkat berat dunia. Sarawak negeri pertama ada makmal pembenihan orkid. Market kita kebanyakannya kalau yang overseas tu banyaknya datang daripada UK. .207, he's in the gold medal position. This to make it a bit more secure. For a junior world record. Has he got enough? Is it enough? Yes! Oh, wow! Junior world record! 2 out of 3 in his... Bukan calang-calang kuatnya Boni Bunyau ni. Atlet angkat berat Paralimpik Sarawak ini buktikan kita bukan jago kampung. Boni 19 tahun rangkul emas kategori 65 kg kejohanan dunia powerlifting di Kazakhstan. Lebih bermakna, Boni menewaskan dua pemenang pingat Paralimpik Rio 2016. Anak Sarawak ini melakukan angkatan 207 kg untuk muncul juara dalam kategori senior 65 kg lelaki di Astana Congress Center. Kejayaan Boni yang juga pemegang rekod dunia remaja menyaksikan dia memperoleh tiket ke Tamasya Paralimpik Tokyo 2020. Sabtu lalu, Boni membuktikan dia berada di kelas tersendiri setelah mengedepikan lawan dengan perbezaan angkatan 50 kg untuk meraih emas kategori remaja bawah 65 kg. Boni sebelum ini mengharumkan nama negara di Sukan Para Asia 2018 apabila meraih perak bagi kategori lelaki hingga 65 kg dengan angkatan seberat 205 kg. Jurulatih powerlifting Paralimpik Negara Jamil Adam menyifatkan prestasi Boni ketika ini pada tahap terbaik. Dan untuk kejohanan di Rio de Janeiro nanti, Jamil ada letakkan sasaran buat Boni. Dengan performan dan prestasi dia sekarang ni memang amat memberangsangkan dan umur dia yang muda lagi dan kita kira peluang dia amat cerah lah untuk masa depan terutama sekali untuk ke Rio ni. Dan untuk ke Rio ni kita memang akan target dia dalam kedudukan yang terbaik. Cuma basic target saya top 3 lah untuk Rio ni dan mungkin dia boleh mencapai keputusan lebih baik daripada itu. Bermula sebagai pelukis, terusnya menjadi pencacah tatu. Bakat yang ada kemudian diterjemah di atas kain. Maka terhasillah pakaian dengan motif corak tradisi masyarakat pribumi Sarawak untuk tujuan komersial. Kenali Alan Charlie, pengasas jenama Borneo Native, seorang usahawan bumi Kenyalang, ambil inisiatif menghasilkan pakaian komersial bermotifkan corak tradisi masyarakat pribumi Sarawak. Menerusi Borneo Native, Alan mahu meletakkan imej Sarawak di mata dunia selain memelihara tradisi dan keunikan etnik bumi Kenyalang. Memulakan perniagaannya sejak 2014, jenama itu terus berkembang dan menerima sambutan luar biasa. Buat masa ini, sambutan terhadap brand Boni Native saya boleh katakan memberangsangkan dan semakin diterima. Kalau daripada segi follower, kalau di Facebook kita ada lebih 200,000 follower. Kita juga membuat desain untuk bahagian korporat dan juga government body ikut kehendak mereka. Yang pastinya desainnya semua adalah bunsukan Borneo lah. Bukan sekadar menghasilkan t-shirt dan kemeja semata-mata, bagi memenuhi permintaan pelanggan yang sukakan kepelbagaian, Borneo Native turut menghasilkan beberapa barangan lain termasuk pakaian sukan. Borneo Native adalah satu jenama yang cukup daripada kepala ke bawah. Okay, kita ada topi, kita ada jam juga. Tapi sebenarnya jam kita menghasilkan 500 unit saja. Limited stock sudah habis semua. Jadi kita ada kasut, slipper yang saya pakai juga. Semua adalah Borneo Native. Bagaimanapun, Borneo Native ketika ini masih bergantung sepenuhnya kepada platform digital dan belum memiliki butik secara fizikal. Antara kaedah promosi Borneo Native ialah bergerak aktif dalam setiap roadshow yang dianjurkan di setiap pelosok negeri Sarawak. Melalui kaedah pemasaran atas talian, jenamanya Borneo Native kini punya pengikutnya tersendiri. Bukan dari dalam negara semata-mata, malah dari seluruh dunia. So far sekarang ini, market kita kebanyakannya kalau yang overseas tu banyaknya datang daripada UK. UK, lepas tu Canada,
dan juga some part of macam daripada Hong Kong juga ada. Followers di sana. Ya, kita sudah ada follower yang memang regular customer. Okey. Even kita ada daripada Sofia, dari Bulgaria, ada juga yang membeli pakaian kita. Biasanya kebanyakan orang yang pernah datang ke Sarawak, mungkin dia aun tahu Boni Native ni dia akan beli. Kesemua produk keluarannya dihasilkan sepenuhnya di Jakarta, Indonesia. Jelas Alan, ini kerana kos untuk membeli mesin cetak fabrik terlalu tinggi. Yang ini digunakan high-end printing. Yang ini kebanyakannya printing kita adalah dikatakan direct to fabric. Jadi kos untuk membeli mesin ini puluhan ribu sehingga ke ratusan ribu. Jadi untuk membeli mesin ini sendiri ada memerlukan kos yang sangat besar lah. Maintenance juga dari segi pekerja juga begitu. Jelas Alan, jika ada tempahan yang lebih eksklusif tanpa menggunakan mesin dan memerlukan ketelitian sulaman yang tinggi, ia akan dihasilkan di Sarawak. Jika mahu menjadi seorang usahawan berjaya, perlu berhadapan dengan cabaran yang luar biasa. Itu perkongsian Nur Mahsidi, seorang usahawan di Mukah Sarawak yang telah menceburi pelbagai jenis perniagaan hasil peluang besar di Bumi Kenyalang. Saya bermula tahun 1997 memang bermula dari kosong. Lepas itu kita korbankan sikit harta untuk dijadikan modal. Lepas tu kita bermula dari kecil-kecilan. Saya sebagai peniaga jalanan, saya ikut contohnya event yang sedang berlaku di Mukah sekarang ni. Sebelum tu saya ikut, kita boleh katakan di mana-mana event di tepi-tepi padang, di tepi-tepi bus stand kita jual. Lepas itu kita terus memandang ke hadapan. Kita dari sikit-sikit modal ni kita kumpul-kumpul. Alhamdulillah saya terus melangkah ke hadapan sehingga saya dapat memohon sebuah stesen minyak dan ditawarkan oleh Petronas. Alhamdulillah. Pengalaman dalam bidang perniagaan yang diceburi Nur Mahsidi membolehkan dia membuka sebuah stesen minyak dan kafe di Mukah. Selain berjuang dalam perniagaan yang memberi sumber pendapatan kepada keluarganya, ruang itu juga digunakan Normah untuk membantu anak muda dalam mendapatkan pekerjaan. Ikuti kisah Nur Mahsidi ini selanjutnya dalam Lan Berdagang 8.45 malam ini. Satu lagi pencapaian Sarawak dalam bidang pertanian. Negeri ini akan ada makmal in vitro bagi kajian terperinci terhadap penghasilan benih spesies orkid. Untuk pengetahuan anda, ia adalah yang pertama di Malaysia. Kata Presiden Persatuan Orkid Sarawak Sarorso, Zorianawati Zaidel, makmal itu hasil kerjasama Sarorso dan Ruthlington School England serta agensi kerajaan negeri. Sidak tu akan join di EPOC, ada booth lah. Memang akan menunjuk hal macam ni, nak population everything. Untuk public juga, public boleh nangga sama semua sekali belajar juga nangga. Ia akan beri pendedahan dan ilmu mengenai mikro pembiakan kepada pelajar dari peringkat usia muda. Inisiatif ini juga sebahagian usaha Sarorso mengekalkan khazanah orkid spesies Sarawak yang semakin pupus. Hasil kajian makmal ini akan dipamerkan Persidangan Orkid Asia Pasifik kali ke-13 di Kuching pada Julai nanti. Selepas Rainforest World Music Festival, Sarawak anjur satu lagi acara bertaraf dunia. Memenuhi aspirasi anak Sarawak, menerokai kemajuan baharu, pemantapan sumber kemanusiaan, pengaruh budaya, kekalkan keharmonian. Eksklusif dalam Kami Anak Sarawak bersama Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. 22 Julai 2019, 8.30 malam di Astro Awani. Kuching akan jadi tuan rumah Hari Malaysia tahun ini. Ia diputuskan dalam satu mesyuarat peringkat tertinggi yang turut dihadiri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Malaysia Bersih jadi tema sambutan pada 16 September tahun ini. Venue untuk perayaan Hari Malaysia ini ialah di Padang Merdeka Kuching. Dan untuk itu kita telah pun bersetuju supaya dibentuk satu
jawatan kuasa bersama antara kerajaan persekutuan dan melalui kementerian ini bersama dengan kerajaan negeri. Tahun lalu, sambutan yang sama diraikan di Sabah. Umur 18 tahun ni layak untuk mengundi. Sebab apa? Umur 18 tahun ni kalau ikut zaman sekarang, mereka ni pengetahuan mereka memang dah melebihi dari kita. Dengan dari segi maklumat, penyampaian maklumat memang dah banyak. Semalam, sejarah tercipta di Dewan Rakyat. Usul menurunkan umur mengundi diterima sebulat suara ahli parlimen yang hadir. Jika tadi anda dah dengar reaksi seorang penjawat awam, orang muda pun ada pandangan mereka sendiri. Kita dengarkan. Apabila diberi peluang seawal 18 tahun untuk mengundi, ia akan membuka minda kami untuk berfikir dengan lebih jauh dan berfikiran matang, khususnya kepada remaja. Umur 18 tahun macam kita orang ni dah boleh tahu tentang politik lebih-lebih lagi. Sekarang ni kita orang pun telah merasai perubahan pemimpin, ada yang dah dapat membezakanlah sama ada baik atau buruk. Baik untuk diberi kami peluang untuk mengundi, sebab ada di kalangan orang yang bersetuju tentang ini tapi tidak dapat dibagi peluang untuk mengundi. Sarawak dan Brunei setuju tingkatkan kerjasama dalam sektor pelancongan. Ia akan direalisasikan selepas siapnya jambatan Temburong menghubungkan Bandar Seri Begawan ke daerah Temburong, Brunei dan Lawas. Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah dilaporkan amat teruja dengan penganjuran aktiviti yang dirancang. Acara bersama akan diadakan di jambatan terpanjang di Asia Tenggara itu untuk aktiviti sukan air, antaranya maraton, regata dan kapal layar. Dalam memperkukuhkan kerjasama itu, Sultan Brunei juga setuju menambah jumlah penerbangan terus dari Bandar Seri Begawan ke Kuching. Sementara itu, Sultan Hassanal Bolkiah gembira dengan tindakan Kerajaan Sarawak meneruskan pembinaan jalan pesisir menghubungkan kedua-dua wilayah. Ini kerana Kerajaan Pusat sebelum ini ambil keputusan tidak meneruskan projek Lebuh Raya Pen Borneo melalui Brunei. Sarawak dan Brunei meneruskan kerjasama menerusi bidang telekomunikasi melalui Sakofa dan DST. Ia bagi meluaskan perhubungan telekomunikasi kedua-dua wilayah, malah membantu Brunei mempertingkatkan pembangunan ekonomi digital. Sarawak terus jadi tumpuan dunia dengan penganjuran The World Spartan Race. Tambah manis, Sarawak jadi lokasi pertama selepas Kuala Lumpur yang anjur perlumbaan perhalangan terbesar di dunia itu. Sasaran 3,000 peserta pelbagai negara akan ambil bahagian dalam acara berkenaan yang akan berlangsung dari 19 hingga 20 Oktober depan. So far, I was made to understand more than 1,500 participants has already confirmed. The World Spartan Race edisi Sarawak ini melibatkan beberapa acara termasuk sprint 5 km, Beast 21 km, Ultra 42 km dan Hurricane Heat. Peserta akan diuji secara mental dan fizikal selama 12 jam tanpa henti. Dengan itu, sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.